Saya hari ini nak bawa buku Zakbar, Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Waktu saya jumpa buku tu dekat National Library kat Singapura. Kan? Saya cari kat National Library. Oh, jumpa, alhamdulillah, Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. And Zakbar wrote beautifully. Saya minta izin untuk saya rumuskan sikit. Saya rumuskan sikit. Dan saya tolonglah bacalah buku ni. Tolonglah. Saya tak tahu saya dah ceritakan awak ke belum kandungan buku tu. Saya dah ceritakan ke belum? Belum, okey. Saya adalah baca kitab-kitab para ulama Arab yang menjelaskan sebab kejatuhan tamadun Islam. Syakib Arslan ada, Malik bin Nabi ada, Syekh Said Ramadan Al-Buti ada, An-Nadwi. Macam-macam dia dah tulis macam mana umat Islam ni jatuh. Tapi bila saya tengok umat Melayu ni dia unik. Setiap bangsa ni dia punya keunikan sendiri. So bagus kalau setiap pemikir dia khaskan kepada bangsa dia sendiri. Sebab dia lebih kenal bangsa dia. So bila saya baca buku Zakbar tu, Perangai Bergantung pada Diri Sendiri, saya dapati bahawa Zakbar really understood the problem of the Malays. Saya pun tak dapat nak word it like that. And bila saya baca tulisan dia, this is it. He articulated our thoughts. Kenapa dia tajukkan buku dia begitu? Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Sebab bagi dia, masalah punca orang Melayu Islam ni adalah kita terlalu banyak bergantung kepada orang lain. Bukan saja dalam hal keduniaan, tapi juga dalam hal keagamaan. Itu yang poin menarik dia. Bukan sekadar dekat dunia, bahkan juga di akhirat kita bergantung kepada orang lain, dia kata. Orang Cina ni bila sampai ke tanah Melayu, selai sepinggang adanya, sampah pun boleh jadi duit. Saya tahu ramai yang nak cakap, tapi saya mohon maaf nanti mungkin saya buka komen baru kita kasih pandangan sebab ada poin penting tu, kalau flow dia terkacau dia ganggu so tahan dulu. Kalau boleh tulis kat handphone ke apa supaya tidak terlupa. Saya faham bila nak cakap something, bila tak dapat tu dia ada sedih dia sikit. Ada sedih. Saya faham. I understand. Okay? I understand. Just tulis note je, nanti bila time dia sesuai kita buka. Bukan you je kan. Saya pun pernah rasa macam tu kan. Kita ada point nak cakap, guru kata nanti. Cuma vibe dia tu kuat sangat rasa. Sandar, relax. Okay. Thank you. Terima kasih saya ucap yang nak kasih pandangan dan sebagainya. Tapi ada waktu dia yang tepat, yang sesuai nanti. Baik. So, dia rumuskan masalah ataupun punca problem umat Islam ni adalah pada bergantung pada orang lain. Kalau kerajaan tak kasih bantuan, nak buat macam mana? Kan? Kalau tak dapat hutang, saya ni, yelah ustaz, saya dah ada keluarga yang susah. Orang tak bantu, minta pinjam pun tak dapat. Nak buat macam mana? Kan? Itu memang embedded in our perangai. Tapi dalam bangsa lain, rata-rata dia kurang sikit. Nak kata tak ada pun tak boleh lah. Tapi dia kurang sikit. Dia orang, kita kena respect lah antaranya bangsa Cina yang sampai ke tanah Melayu ni. Dia orang datang dengan, kita kata, privilege hampir tidak ada. Tapi dia orang bina diri dia orang. Dia orang tak bergantung harap pada orang lain. Tapi kita sangat bergantung. Dalam bab keduniaan sangat bergantung. Nak masuk universiti pun kena ada kabel lah. Nak masuk sekolah pun kena minta tolong orang tu, minta tolong orang inilah. Bergantung pada diri sendiri tu. Diri tunggal dia panggil. Diri tunggal yang lemah. Bila diri tunggal ni lemah, bila gabung dia jadi lemah. Tapi bila diri tunggal ni kuat, tak apa. Orang tak tolong, orang tak kasih duit, aku usaha. Aku kerja keras. Jadi diri tunggal yang semangat, yang kuat. Yang menjadi masalah dia masuk dalam bab agama juga. Bila belajar agama, kerja dia apa? Bergantung pada orang lain juga. Bagaimana? Semua orang buat untuk kita. Okey, itu nanti. Itu next stage. Itu dekat akhirat tu. Ini masih dekat dunia, beragama dekat dunia ni. Adalah dengan cara bergantung kepada Tok Guru. Nak fikir-fikir lagi buat apa? Dia orang dah fikirkan untuk kita. Betul. Sebab tu orang kita kata tak payah fikir-fikir lagi. Sebab apa? Orang dulu-dulu kan dah fikir kan. Ulama bincang lama dah. Tak. Tradisi. Ni dah bincang dah selesai dah kan. Dah selesai. Semua benda bagi mereka dah selesai. Semua isu selesai. Bagi mereka semua dah selesai. Dah tutup buku. Settle. Kita just kena ikut saja apa orang dulu buat. Itu perangai pemalas.
Bonakol je. Memanglah, kalau baca kitab Zakbar, dia pun kata, bukan saya kata semua benda pikir sendiri. Ada benda kita kena ikut ulama'. Tapi jangan guna alasan ikut ulama' sampai tak nak fikir langsung dalam bab agama, dia kata. Dan dia kata, Imam Syafi'i pun dulu, dia start orang biasa. Betul? Dia bukan beranak dia mujtahid mutlak. Dia usaha. Kenapa dia ada self-confidence untuk kata, aku nak kena formulate satu benda lah, kan? Supaya mudahkan orang faham perintah Allah dan perintah Nabi. Kalau Imam Syafi'i hidup zaman kita, dia kenapa? Dia akan dilabel apa? Aku tak layak lah ni. Lama-lama. Siapa kau ni kan? Hidup zaman ni, jangan nak action pandai. Semua dia akan kena. Tapi dia ada keyakinan diri. Akhirnya dia kuasai ilmu alat. Bersihkan diri dia daripada dosa-dosa. Jauhkan maksiat dan sebagainya. Sungguh-sungguh cari ilmu. Dia mujtahid. So Zakbar kata, tengok, dalam agama pun semua benda nak duk taklid. Untuk guru fikirkan. Yang ni fikirkan untuk awak. Sebab apa? Awak tak nak fikir sendiri. Cari duit pun bergantung pada orang. Agama pun bergantung pada orang. Yang bestnya dia kata, lepas mati pun bergantung pada orang juga. Terlalu banyak penekanan kepada tahlil, sedekah pahala, sedekah Fatihah, sedekah Qul Huwallahu Ahad, sedekah Yasin. Hantar anak pergi tahfiz pun supaya nanti dekat akhirat bapak dapat mahkota. Kenapa bapak yang tak jadi hafiz? Engkau pergi hafalkan untuk aku, kat akhirat aku dapat mahkota. Bapak guna anak. Semua tolak orang. Kau buatkan untuk aku. Lepas tu dia sebut satu kenyataan yang powerful bagi saya. Dia kata jangan sampai di akhirat kita menjadi umat yang bangsat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Datang dengan amalan yang miskin tetapi meminta-minta syafaat. Dia kata. Bukan dia kata tak ada syafaat, ada. Tapi syafaat ni untuk orang yang amal. Orang yang nak dapat syafaat Nabi bukan dengan cara minta syafaat dekat dunia. Ada Nabi ajar kita minta syafaat aku kat akhirat. Ni tak isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Lana. Minta. Nabi dah ajar dah. Apa yang kau kena buat? Amal sunnah aku. Nabi tak ajar minta syafaat daripada aku. That's not how it is. It's wrong. It's a wrong thing to do. So Zakbar kata jangan sampai jadi umat yang bangsat. Dekat akhirat nak minta syafaat Nabi, syafaat. Tapi amal tak bawa. Nak selamat pun bergantung pada orang. Kat dunia bergantung pada orang. Kerja pun bergantung pada orang. So diri-diri tunggal yang lemah, dia kata. Diri-diri tunggal yang lemah tidak akan bergabung menjadi bangsa yang hebat, yang kuat. Lepas tu dia buat satu quote ayat ni. Masya Allah, tabarakallah. Alim hazar Zakbar. Okey. Ayat ni, kita, Alhamdulillah, saya yakin kat sini semua pernah khatam Quran. Tapi bila ulama' dia nukil, kita rasa macam kita tak pernah baca ayat tu. Sebab dia nukil tu sangat tepat dengan apa yang dia nak sampaikan tu. Tengok surah An-Najm ayat 36 sampai 41. Surah 53, An-Najm 53, chapter 53, verse 36, ayat 36 sampai 41. Tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa? Tidakkah kamu ni pernah diberitahu apa yang tertulis dalam suhuf Musa? Wa Ibrahim alladhi waffa, dan juga suhuf Ibrahim. Ibrahim alladhi waffa ni Ibrahim yang telah menunaikan tanggungjawab. Kau tak tahu ke apa yang ada dekat dalam suhuf-suhuf mereka tu? Alla taziru waziratu wizra ukhra, bahawa setiap jiwa ni dia tidak akan menanggung beban jiwa-jiwa yang lain. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dan bahawa insan itu tidak akan dapat kecuali apa yang dia usahakan. You will get nothing except what you do for yourself. Ni bergantung pada amalan diri sendiri. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan tidakkah dia tahu dia akan nampak dan akan lihat amalan dia nanti. Summa yujzahul jazaa'al awfa, kemudian Allah akan menganjarinya dengan ganjaran yang penuh dan sempurna. Subhanallah. Ayat ni
sebenarnya buat kita jadi diri-diri tunggal yang bergantung kepada diri. Bila sebut bergantung pada diri ni, bukan bermaksud dah tak ada la haula wala quwwata illa billah ni, Ustaz. La haula wala illa quwwati. Ya, tak ada. Bukan tu. Maksud dia fokus kepada amalan sendiri. Minta, tak habis-habis minta syafaat. Minta kat dunia pun dah minta syafaat dah. Pergi kubur minta syafaat, minta bantuan, minta tolong. Engkau pergi buat amal. Itu pertolongan kau yang terbaik untuk diri kau. Minta madad, madad, madad. Ish madad. Balik pergi buat sunnah, itu madad. Setuju ke tak? Setuju. Madad yang paling penting, yang paling hebat adalah awak amal sunnah Nabi. Itu madad. Ni akhirat pun nak, semua minta orang, semua bergantung pada orang lain. Bacalah buku Zakbar tu. Subhanallah. Buku dia tak tebal, tipis je. Boleh. Tapi sangat mantap. Okay, ni homework lah, please. PDF ada tak? PDF tak ada. Mana mau cari? Hilang. Shopee kod ada. Pergilah library, mesti ada ke? Library sini kalau tak ada, shame on you. Tajuk dia perangai bergantung pada diri sendiri. Tengah bergantung pada diri sendiri. Bismillah. Mazhab dah begitu dulu kan. Bagus nanti seorang pergi pinjam. Lepas tu cari time orang boleh lepak together baca. Janganlah scan. Duk baca sama-sama. Duk baca. Satu sitting boleh habis tu. Boleh. Tapi 5 jam lah. Kita buat macam tu. Okey. Nanti duk lepas ni Ustaz Nur menafikan syafaat. Memperlekeh-lekehkan syafaat Nabi. Tidak. Itu saya dulu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa. Tak ada orang boleh beri syafaat ke akhirat kecuali dengan izin Allah. Nabi kalau nak kasih pun Allah tak reda, Allah tak setuju. Dapat tak syafaat tu? Keredaan Allah datang, nak dapat macam mana? Buat je lah apa yang Allah suruh Nabi suruh. Bukan pergi duduk minta Nabi syafaat sekarang ni. Ni bukan tempat awak minta syafaat Nabi. Ni tempat awak amal ikut sunnah Nabi. Itu cara dia. Itu madad dengan Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan tak syok nyanyi-nyanyi ni. Dia orang memang pakar buat lagu geng-geng ni. Memang catchy. Tapi tu yang Syekh Muhammad Al-Ghazali kata. Akhirnya buatkan orang khayal. Terpisah dari Quran dengan sunnah. Yang dia pakar takwil sana, takwil sini. Tulis bahasa-bahasa yang susah orang nak faham. Bahasa-bahasa gebang. Lepas tu sibuk mimpi, khayal. Exactly what he said. Dan Zakbar juga kritik keras benda ni. Khayal-khayal dengan agama. Duk pergi kubur dan sebagainya. Dia kritik. Tapi bukanlah nak kata syirik dan sebagainya. Tapi benda ni merosakkan masyarakat. Melemahkan kita. Sebab itu sikap kebergantungan kepada orang lain. Nak anak pandai, kau pergi pulau besar. Betul tak? Betul. Nak kahwin senang, nak dapat jodoh pergi. Nak jodoh ni, you know what you have to do kan? Make yourself more marketable lah kan? In so many ways. First kali akhlak, your charm, your communication skills. Lepas tu you faham-faham lah. Ni tak, nak shortcut terus. Minta doa. Doa wali, makbul. You buat apa you? You buat apa? What do you do? What do you do? Nak anak pandai. You buat apa sebagai mak ayah? You buat apa? Ustaz tiupkan dalam air ni Ustaz. Tiup. Ada bukan tiup, dia letak gini je. Botol banyak dengan Syekh tu. Buat gini je. Dekatkan dia. Ni agama apa ni? Agama sufaha. Ni bukan agama Muslimun, ni sufaha. Agama Syafi'i. Ustaz tu sendiri pun tak apa nak cakap. Allahu akbar walillahil hamd.